Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, para penuntut ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 2/11/21 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, surah 32, juzuk yang ke-21. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 23 dan 24 serta 25. 3 ayat kita ambil pada kali ini. Para jemaah sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini iaitulah Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita kaitan di antara Taurat dan Al-Quran. Taurat dan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri, kriteria orang-orang yang layak menjadi pemimpin di atas dunia ini, iaitulah orang yang bersabar dan yakin. Kita akan bincang, fokus kita pada kali ini, sabar, yakin. Setiap perbincangan ayat itu ada tempat-tempat, poin-poin besar yang Allah letak kepada kita, tadabbur, barulah kita fikir, oh ayat ni macam cerita. Ya, kalau kita baca biasa ni, kita kata cerita ya ni. Rupanya bila kita korek, cari dari sudut tadabburnya, kita nampak ada dua sifat yang besar ini mesti ada bagi seorang pejuang Islam yang akan diberi kelayakan, mendapat kelayakan untuk memimpin umat. Sifat apa? Yang pertama sifat sabar dan juga sifat yakin. Sabar dan yakin. Maka para jemaah sekalian, Allah SWT sebut kepada kita dalam ayat yang lepas tentang Al-Quran. Penurunan Al-Quran. Tuhan kata, aku dah turunkan Al-Quran kepadamu. Dengan Quran itulah apabila dibaca, hamba-hamba Allah yang beriman kharru sujud. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula kepada kita turunnya kitab Taurat dari sisi Allah kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Dan dalam Taurat telah menyebut tentang Nabi akhir zaman, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dalam Quran banyak sekali sebut tentang Taurat. Orang panggil macam adik-beradik kembar. Yang ni sebut ni, yang kemudian sebut yang awal, tidak bercanggah di antara fakta. Tidak bercanggah fakta di antara dua kitab. Kerana itu ulama tadabbur kata, hadza min mishkatin wahidah. Mana mari daripada lubang api yang sama. Sumber cahaya yang sama, warna dia pun sama. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati tsumma aradana. Mulari. Kamu lari, pengikut Taurat juga sudah lari daripada Nabi Musa AS. Ayat ini memberi, kata orang, menjadi penenang kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau ya Muhammad jangan bimbang, tak usahlah sedih.
Nabi-nabi dulu telah menghadapi isu yang sama. Kan? Kita kata min mishkatin wahidah, daripada sumber api yang sama, makna wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Perangai kafir yang menentang pun sama juga. Kerah kepala, tak dengar kata. Maka dia panggil al-usulus salasah. Usul salasah ni 3 prinsip asas dalam dakwah ni, dalam ayat-ayat Quran ni, iaitulah dia panggil ar-risalah, bada'al khalq, penciptaan makhluk, dan ma'ad. Maknanya dalam surah ni kita bincang tentang Rasul, tentang kejadian alam, penciptaan makhluk. Tuhan sebut berapa hari? Dalam 6 masa. Kemudian disebut tentang kembali semula. Balik semula orang kafir dengan tunduk kepala dengan apa? Maka ayat yang kita akan baca ini kembali semula kepada ar-risalah, kepada kerasulan. Maknanya Rasul ni bukan seorang, ramai. Ambil daripada zaman Nabi Musa ke zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kaitan Taurah dengan Quran? Kenapa di sini? Sedangkan mereka ni kalau mengikut tasalsul zaman ni 3. Musa, Isa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebut Isa dalam ayat ini. Kenapa? Kita baca ayat dulu, kemudian kita nyatakan kenapa tidak disebut Injil dalam siyak al-ayah yang kita baca ini. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita pergi jauh, kita pergi kepada huraian ataupun bacaan ayat. 3 ayat yang kita akan huraikan sini bermula daripada ayat 23, 24 dan 25. Sikit ya. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 897. Yang tak yang edisi lain tu cari nombor ayat di mana saja berada. Surah As-Sajdah ayat 23. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurah. Dia boleh baca 2 lah. Tuan-tuan nak baca ikut baris dia Taurah, ataupun ikut nama dia Taurat, boleh. Kitab Taurat ke kitab Taurah? Tengok tempat kita berhentilah. Taurah boleh, Taurat boleh. Taurat. Sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala cerita kepada kita di sini, walaqad ataina Musa at-Taurah. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa nama kitab dia Taurah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran. Fala takum fi miryatin min liqa'ih.
maka janganlah engkau ragu-ragu menyebut dan menerimanya. Fala takun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syakkin wa taraddudin min liqaihi, daripada syak, ragu untuk bertemu, min liqaika Musa. Ada kata jangan takut-takut, jangan ragu kamu akan bertemu dengan Musa. Itu satu huraian lah. Dan satu huraian yang kedua, min liqaihi ay min liqai aza qaumik. Mu jangan ragu-ragu lagi fi an yanalaka ma laqiyahu Musa, sebagaimana Musa menghadapi cabaran dengan Fir'aunnya, dengan Haman dan Qarunnya, juga kerana yang ditunjukkan oleh Bani Israel, maka engkau juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi, bertemu dengan watak-watak Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak lagi Pak Abu yang ada di Mekah itu. Yang ketiga, ada mengatakan khitab ini kepada Musa, dengan makna kami beri kepada Musa, ambillah Musa Taurat, kamu jangan ragu-ragu, jangan syak bahawa kita ini daripada Allah, dan kamu berdakwah kepadanya, kamu akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata bolehlah, sama ada nak kata dia ni ayat ni kepada Musa, khitab pada Musa, ayat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keluasannya dalam masalah ini. Mu jangan. Jadi kalau kita tengok, walaqad ataina Musa fala takun. Musa, aku beri pada Taurat, mu jangan ragu. Boleh. Kami beri pada Musa Taurat, kamu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ragu pun boleh. Ada ulama tafsir, dua-dua tu ditafsirkan oleh ulama salafus salih. Mana kalau kita tengok dari sudut ayat, boleh pakai. Maknanya lebih kepada hikayah. Mu dengar cerita Taurat, mu jangan ragu, sebab Taurat itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi sama ada ayat itu dituju kepada tuan kitab itu, ataupun kepada kita yang mari kemudian tapi membenarkan Taurat. Jadi kita kata alhamdulillah, ada tafsir dua-dua tu ditafsirkan oleh para ulama salafus salih. Cuma saya tak sebutlah. Seorang-seorang ulama ni panjang. Baik. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah, petunjuk bagi kaum Bani Israel. Bani Israel, mu nak selamat, kamu ambil kitab aku ni. Tengok nota di bawah 1426. Ayat ini dan ayat yang berikutnya menerangkan bahawa turunnya wahyu kepada nabi-nabi itu bukanlah suatu perkara yang belum pernah berlaku. Tidak. Yang kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menjadi hidayah, petunjuk. Utama objektif dia hidayah, petunjuk. Menjadi sumber untuk kita meraih pahala yang banyak. Nabi SAW bersabda, bukanlah satu huruf itu alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf. Maknanya setiap huruf 10 gandaan. Dah kalau kita baca Fatihah berapa huruf? Banyak dah kita dapat. Yang tak dapatnya ya malah je. Kaki malah tak dapat. Kata orang habuk pun tak ada. Dah, malah buat apa baca Quran? Yang ketiga, sesiapa yang menerima kitab itu dengan sempurna, berhaklah ia menjadi pemimpin jika ia berusaha dan bersabar. Kalau dia berusaha dan bersabar, maka dia berhak menjadi pemimpin. Baik para pelajar sekalian, timbul lagi soalan yang belum dijawab. Kenapa tidak disebut Injil? Walaqad ataina Musal kitab, walaqad ataina Isa. Ulama tafsir mengkorek tadabbur di sini, dia kata ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu perbincangan banyak
sekitar Mekah, Madinah ni ramai Yahudi. Dan Yahudi itu menjadi rujukan kepada puak Quraisy. Quraisy nak balas dengan Nabi, dia tak erti. Dia pergi tanya Yahudi. Yahudi terpakai rujuk dia. Maka munasabah di sini Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut lagi Isa, sebab biar kita bincang kita dua dulu. Yahudi ramai di Madinah. Kalau Nabi belum hijrah, rojokkan orang Mekah ni pada Yahudi. Maka kata orang, tak payah sebutlah orang yang ketiga, sebab Yahudi dengan Isa lain persepsi. Nasara dengan Isa, dia kata Isa anak Tuhan. Tinggi sekali diangkat. Yahudi kata kat Isa anak yang tak baik. Kita pun tak nak sebut kata-kata Yahudi. Maknanya yang penting bagi dia, kata, dia tak iktiraf. Dia kata Isa ni budak tak baik ni, bahasa je ni. Lahir tak ada bapak ni macam mana? Maknanya Yahudi lanyak Nabi Isa sampai bawah. Nasara diangkat sampai ke atas. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata la, Isa abdullah wa rasuluh. Isa tu hamba Allah dan rasul dia. Baru betul. Maka dia panggil munasabah. Jangan sebut lagi di sini Isa. Kita bincang dengan teka Yahudi dulu. Ini dalam bab tadabbur nanti kita akan bincangkan bahawa seorang yang nak berdakwah, kita kena tengok isu. Kawasan ni orang tak boleh dengar tajuk ni, jangan masuk lagi dengan tajuk tu. Pergi tajuk lain dulu. Banyak lagi kan tajuk dalam Islam ni. Kawasan ni orang suka benda ni. Kita cari benda ni. Peringkat awal, peringkat nak teka, peringkat nak orang panggil nak dekatkan dakwah kita ni dengan orang, maka kita masuklah melalui lorong-lorong yang orang tak marah. Tapi bila sampai peringkat kita kena bertegas, tegaslah. Tapi jangan awal-awal lagi pergi nyahambak balik orang dah, habis tak berjayalah dakwah kita, tak sempat berkembanglah dakwah kita. Belum masuk lagi dalam kampung sudah dihalau keluar. Ini pula pendekatan dia panggil. Isu pendekatan jelas. Baiklah. Maknanya Allah sebut di sini wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Taurat itu menjadi dalil, menjadi garis panduan dalam kehidupan Bani Israel. Bani Israel ini kaum Nabi Musa itulah. Baik. Tengok kepada ayat yang ke-23. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan dari kalangan mereka. Kalangan siapa? Bani Israel, beberapa pemimpin. Beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami dengan syarat. Apa syarat dia? Syarat dianya selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Syarat yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Dua sifat ni kena ada. Sabar, yakin. Ada sabar saja tak ada yakin, rugi kita. Ada yakin saja tak sabar pun masalah. Dua ini barulah orang itu layak menjadi pemimpin. Layak menjadi pemimpin dan diangkat sebagai ketua yang boleh memberi bimbingan kepada manusia. Tengok tafsir dia kata apa. Ai waja'anna min bani Israil qadatan fil khair. Maka kami pilih di kalangan Bani Israel pemimpin-pemimpin yang baik, yang mengajak manusia, membimbing manusia ke jalan Allah. Ai bi amrina, ai bi amrillahi ta'ala. Maknanya bila mereka ni sudah cukup sifat, Allah Ta'ala perintahkan menjawatan ini kepada mereka. Sebab apa? Dua sebab. Tuan-tuan tanda. Dua sebab kata di para ulama, bi amrina ay bi amrina lahum bidzalik. Kami yang beri perintah kepada mereka dengan itu. Apa dia itu?
Bi amrina, dengan perintah Allah Azza wa Jalla, ai bi wahyina, dengan wahyu daripada Allah. Kemudian kata di Ibnu Ashur kata apa? Wal amru yashmalul wahya bis syariah. Amrina tu termasuklah wahyu Allah Ta'ala, wahyu supaya bawa syariat Islam ini dan beri bimbingan kepada orang. Maknanya kerja ulama ni terima kitab, menjelaskan kitab itu kepada masyarakat. Jangan duduk simpan seorang. Jadi kita kata alhamdulillah, bi amrina tu dengan perintah Allah kepada Bani Israel. Tapi syaratnya nak dapat amrina tu lamma sabaru, apabila mereka sabar, ay hina sabaru ala ta'atina, ketika mereka sabar melakukan taatan, sabar meninggalkan maksiat dan syahwat dunia, dan tahammalu masaib, mereka sabar menanggung segala musibah. Alhamdulillah, ana dah terang banyak kali dah kepada para pelajar, sabar itu 3 kategori. Sabar ada berapa kategori? 3 kategori. Sabar yang pertama, melakukan ketaatan. Sabar. Nak jadi orang baik ni bukan senang. Bukannya free macam tu je. Sabar yang kedua, meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Baru ni anak bergurau dalam tanya jawab, di antara maksiat yang paling payah nak tinggal bagi orang yang baik-baik ni, maksiat apa? Tuan-tuan jawablah. Yang ketiga, sabar menanggung kesusahan musibah. Baik. Ciri yang pertama selesai. Kita tengok pula ciri yang kedua, orang yang diberi jawatan, yang layak menerima jawatan imam itu siapa? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Kita kena yakin dengan apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan syak, jangan ragu. Apa yang dibawa oleh Taurah yang asli lah, yang dikona oleh puak Yahudi, yang lain cerita. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apa yang dibawa oleh Al-Quran kena yakin. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Allah kata, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang beriman tu iaitulah orang yang beriman kepada Allah dengan Rasul, kemudian mereka tidak syak, tidak ragu. Kalau duk main syak, ragu, orang Kelantan kata duk main keluk-kelik. Keluk-kelik ni maknanya terumbang ambing. Betul ke Quran ni? Okeylah. Dalam bab lagu taranum kita ambil Quran. Dalam bab musabaqah kita ambil Quran. Dalam bab undang-undang kita ambil look rap. Mana boleh macam tu? Ambil Quran semua sekali. Sebab Allah Ta'ala bawa Quran kepada kita ni, kita hidayah, kita petunjuk, bukannya main-main. Yang kau pergi pilih-pilih tu kenapa? Baiklah. Selesai dah kita 2 sifat orang yang layak memimpin. Kemudian kita berpindah kepada ayat 25. Sekarang ni khilaf banyak. Orang ni kata dia lah betul. Puak Yahudi kata dia betul. Nasara kata dia betul. Buddha kata dia betul. Itu dalam agama-agama lain. Dalam agama sendiri, macam-macam pula declare orang ni betul, orang ni betul. Yang ni sunnah, yang tak sunnah. Yang ni ahlu sunnah, yang ni ahlu tidak, ahlu punah. Macam-macam dia kata tak. Ahlu sunnah kita, yang lain tu ahlu punah. Allahu Akbar. Macam-macam dia punya gelaran. Ini singa, ini kambing, ada belaka gelaran. Yang betulnya, kita berusaha untuk jadi orang betul, dan yang membenarkan salah betul orang itu Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 25. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
pertentangan antara satu golongan dengan yang lain itu. Sama ada pertentangan agama dengan agama. Pertentangan di antara ideologi dan pemikiran. Antara Islam dengan sekular. Islam dengan kapitalisme. Macam-macam. Dan tidak lupa juga perkhilaf di kalangan sama-sama kita sendiri. Tapi yang ni mungkin tak masuk dalam tajuk ayat ini. Sebab khilaf tu mana tidak jadi masalah. Imam-imam berijtihad, ada khilaf. Kita tengok kepada yang besarin dulu. Inna rabbaka huwa yafsulu bainhum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhanmu sahaja yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat. Tentang apa, mengenai apa yang mereka berselisihan padanya. Ini kalau kita tengok atas dunia ni, masing-masing declare lah. Nah, saya betul, saya benar. Saya dulu, saya lama. Saya makan garam dulu. Sebagaimana kata sebagai penganut Buddha, dia kata dia dulu. Nak banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata tak usah cakap panjang lah. Tengok dalam tafsir kata, Inna rabbaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa wahdahu man yahkumu yawmal qiyamah. Allah saja yang esa, yang berkuasa menjatuhkan hukuman pada hari kiamat. Setelah semua makhluk, Bani Israelnya, Bani apa-apa yang duduk atas dunia duduk berkelahi tentang agama ini, maka Allah jelaskan ni betul. Sebab tu tak boleh kita ragu-ragu lagi. Setelah datangnya Islam, Nabi berjuang 23 tahun, di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala turun ayat Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nabi sebut dalam hadisnya, "Lau kana Musa hayyan lama tabi'a wasa'u ila tabi'ani." Nabi kata kalau Musa hidup lagi, kalau Nabi Musa itu hidup, dia tak boleh nak buat sendiri, nak jalankan syariat yang ada dalam kitab Taurah kecuali dia ikut aku. Maknanya tak adalah cerita lain tu, tak boleh, dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang masih lagi berikhtilaf nak ikut yang lain daripada hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu dikira maksiat, derhaka dan keluar daripada landasan siratal mustaqim. Allah dalam ayat ni kata apa? Allah Ta'ala saja yang layak, dia akan balaskan. Sebagaimana dalam suratul Nahli Allah cerita tentang puak-puak Bani Israel, innama ju'ila sabtu. Allah jadikan hari Sabtu tu hari ikan melepak ke? Duk lepak tepi pantai. Puak-puak ni pula dilarang tangkap ikan. Allah, cabaran besar. Hari ikan naik, kita kata jangan siapa sentuh ikan. Sentuh, kena bala. Tercabarlah dia punya nafsu. Kan? Maka ulama kata ikhtilaf di sini ikhtilaf agama. Ikhtilaf dalam perkara pokok, dalam perkara agama, itu yang dilarang. Adapun kita ikhtilaf sikit-sikit ni di antara imam-imam. Imam Syafi'i kata tak sah. Abu Hanifah kata sah. Imam Malik kata sah tapi makruh. Khilaf ke tu? Khilaf ni dia panggil khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang masing-masing ada dalil. Tak tahannya khilaf zaman kita ini dia panggil khilaf kerah lengan. Ulama besar mujtahidun dulu khilaf dia khilaf mu'tabar sebab masing-masing bawa dalil. Zaman kita ini dia panggil khilaf berkerah lengan, masing-masing nak tunjuk siapa kuat. Siapa ramai follower, siapa admin yang pandai mengedit video, lawan je lah. Kita kata subhanallah. Di khilaf kita ni pun dicerla sebab benda tak payah khilaf, kenapa kita nak berkhilaf? Sebab itu dalam perundangan Islam dia susun Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Maknanya kalau ulama sudah ijma' hukum ini berdasarkan Quran dengan hadis, tak payahlah kita berkhilaf. Dia panggil nak menyekat.
maddatul khilaf, perkara yang boleh bawa pada khilaf, datangnya ijma'. Kalau ijma' yang betul-betul sudah disahkan ijma', tak boleh lagi kita langgar. Kalau langgar itu dosa. Sebab apa dosa? Sebab kita langgar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau benda khilaf lah. Khilaf ada kategori, banyak. Ada khilaf yang mu'tabar, semuanya ada dalil. Ada khilaf yang tidak mu'tabar. Maknanya khilaf betul-betul kerana orang panggil kerana hawa nafsu saja. Itu tak boleh. Yang ketiga, ada khilaf yang masing-masing diberi kelonggaran. Kalau dia berijtihad betul boleh pahala, salah boleh pahala satu. Iaitulah ijtihad dalam perkara yang tidak ada nas padanya. Itu yang dikatakan oleh ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Tidak ada ingkar dalam masalah ikhtilaf ulama dalam perkara ijtihadiyah. Mana nak kata apa? Oh, ini ijtihad berdasar dalil, ini ijtihad daripada dalil, keluar perbezaan. Jadi 3 kategori. Yang betul-betul muktabar, yang tak ada, dia dikondai ikut hawa nafsu. Yang ketiga tu yang jadi khilaf. Khilaf apa dia panggil ni? Khilaf yang tak boleh diingkari. Kita kata panjang lagi lah perbahasannya. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah 3 ayat. Sekarang ni kita pergi kepada menggali, mengkorek apa dia, faedah-faedah yang kita dari sudut pendidikan yang kita boleh ambil di dalam ayat-ayat yang kita, ayat 3 ayat yang kita baca ini. Yang pertama, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni ulama hebat, ulama salafus salih. Dia kata dalam tafsir ayat ni, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka itu imam-imam, pemimpin, pembimbing setelah mereka sabar. Kata Sufyan, lamma akhazu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'usa. Ini bahasa Arab sedap. Lamma akhazu bi ra'sil amri ja'alnahum ru'usa. Setelah mereka mengambil kepala segala urusan. Apa dia kepala dia? Sabar, sabar, sabar. Sabar ni kepala dalam hidup. Maka mereka layak kami jadikan kepala masyarakat. Kita nak jadi kepala masyarakat? Nak. Kita kena ambil kepala urusan kita, as-sabru. Oh, tinggi darjat sabar ni. Siapa kata tak sabar? Yang kedua, at-tariq ila Allah Ta'ala khalin min ahli syak. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang syak dan orang yang mengikut syahwat. Tak ada. Orang yang nak pergi ke jalan Allah siapa dia? Yakin, sabar. Ini orangnya. Dia yakin tu lawan syak. Sabar lawan dia syahwat. Kan kita cari dah 3 jenis sabar tadi. Sabar nak lakukan ketaatan, kena lawan syahwat dulu. Syahwat nak tidur, kita solat. Yang beratnya sabar meninggalkan maksiat. Allahu Akbar. Maksiat ni mari dari mana? Mari daripada syahwat. Syahwat nafsu, syahwat macam-macam syahwat. Gila ke harta, gila seks, gila macam-macam gila. Bagaimana kata Arab, al-jununu funun. Para pencatat tulis sikit kata-kata ni. Al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Ada orang gila ke kereta, ada orang gila ke beg, ada gila kasut, ada gila selipar, gila orang, macam-macam gila ada. Dia panggil al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Ada gila-gila. Gila-gila ni bukan gila. Nak kata apa? Tapi dia tidak gila, tapi dia gila. Nak kata apa? Hai. Kuat falsafah hari ni tak? Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut wa ja'alna minhum a'immatan. Wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan di kalangan Bani Israel itu imam,
Fihi, dalam ayat Quran ini, nalu hadhihi darajah al-aliyah, mereka nak mencapai tahap yang tinggi ini dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, sabar. Sabar apa? Sabar at-ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajar. Letak nombor satu. Yang kedua, mereka sabar menjalankan tugas dakwah kepada Allah. Ajak orang beriman kepada Allah. Yang ketiga, azza fi sabil. Sabar ketika orang khianat pada kita. Biasa dah, pejuang Islam ni dia akan disakiti. Yang keempat, sabar daripada melakukan maksiat. Yang kelima, sabar daripada terjebak dengan syahwat. Berapa kita? 4. 5 dah. Yang keenam, wa wasalu fil iman bi ayatillah. Maka setelah mereka lalu proses kesabaran itu, mereka sampai ke darjah yakin. Allahu akbar. Tinggi. Apa makna yakin? Tengok, belajar. Yakin ni dia punya definisi. Wa huwa al-ilmu tam al-mujibu lil amal. Kita kena ada ilmu yang mantap, kemudian kita beramal, naik darjat dia kepada yakin. Sebab apa jadi yakin? Yang pertama, mereka belajar ilmu yang benar. Kemudian apa-apa yang dia ada di hadapan kita tu, masalah-masalah yang menunjukkan kepada keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan kita belajar, kita tadabbur ini, daripada sabar belajar, darjat yakin masuk dalam hati. Dua sifat ni tak boleh lari. Barulah cukup kriteria. Kriteria apa? Kriteria nak jadi pemimpin. Kalau tak sabar itulah, tak ada prinsip orang panggil. Yang jadi lompat sana, lompat sini tu. Sebab apa? Sebab tidak sabar. Yang keempat, ayat yang sama lagi, wa ja'alna minhum a'immatan. Ayat ini menunjukkan fadilatus sabri. Fadilat sabar tu'khadhu minal jaza'i alaihi. Balasan orang sabar diberi kekuasaan. Dalilnya, perjuangan ni dia tidak pendek. Ada kalanya lama, ada kalanya sekejap. Begitulah suasana dan keadaan. Allahu akbar. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahawa sifat sabar itu disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Bis sabri tutrakus syahwat. Dengan sabar, kita boleh tolak segala keinginan nafsu dan perangai-perangai yang jahat. Wabil yaqin tudfa'us syukuk wasyubhat. Dengan yakin, kita menolak sebarang keraguan tentang Islam. Hari ini, kita yakin ke tak yakin? Kalau kerajaan kita mengisytiharkan nak laksanakan undang-undang hudud, tuan-tuan sokong ke tak sokong? Tak apa masa lagi. Kena didik rakyat dulu. Kena ni. Banyak, orang kata banyak songe. Banyak songe ni mana banyak kita cari jalan-jalan untuk tidak melakukannya. Sebab tak yakin dengan undang-undang Allah. Saya tak yakin dengan undang-undang Allah. Tak yakin dengan pentadbiran. Yang penting buat dulu, kita tengok. Belum buat lagi sudah mengaku kalah ni, kenapa? Mana kita kena ada dua. Sabar meninggalkan syahwat, yakin meninggalkan syubhat. Yang keenam, al-imanu mabniyun ala ruknaini. Iman kita ni dibina di atas dua rukun. Dibina di atas dua rukun, iaitulah yakin dan sabar. Rukun iman 6 perkara itu serta lain. Ya ni, dari sudut amali, kita bina di atas dua rukun. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Dengan kita yakin, kita tahulah hakikat al-amru wan nahyu was thawab wal iqab. Setelah kita yakin bahawa buat ini boleh pahala, tak buat ini berdosa, larang suruh buat benda baik, larang benda mungkar, yakin. Kemudian bila nak laksanakan apa yang kita faham, perlu pada kesabaran. Ulama kata, bil yaqini ya'lamu haqiqatal amri wa bis sabri yunaffizu ma umira bihi.
Bahasa Arab menarik. Dengan yakin, kita boleh tahu apa yang diperintah oleh Allah dan dilarang. Dengan sabar, kita boleh laksanakan perintah tersebut. Yang lain, tahu dengan laksana, ramai orang tahu je. Oh, tahu belaka, cakap dia, tahu dah. Daripada budak lagi duk dengar khutbah Jumaat, ustaz cakap haram. Riba, haram rasuah. Sudah bila sampai-sampai haram, duit Allah kat bawah meja. Apa benda ni? Sebab yakin tu lemah. Yang ketujuh, Allah Ta'ala jadikan orang yang layak memimpin, iaitulah orang yang sabar dan yakin. Orang yang sabar dan yakin. Kerana agama semuanya ilmu bil haqqi wa amalun bihi. Agama ni benda amali. Nak amalkan dalam agama, sabar kena ada. Maka nak jadi pemimpin, kena sabar. Ayat ni kita main dua perkara ni. Sabar, yakin. Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Yang ke-8, al-ilmu bil matlub. Kita nak cari satu ilmu yang kita nak itu, dan cara nak dapat ilmu juga mesti dengan sabar. Berapa hari dah belajar? Berapa hari dah belajar? Baru setahun. Habis nak lari dah. Kenapa? Tak sabar. Tak mungkin. Orang lain sabar dalam menuntut ilmu bukan senang. Bukan senang. Pergi tanyalah syekh-syekh yang sudah jadi alim ulama. Masa mu belajar dulu macam mana? Relax ya. Timur ilmu dia panggil ilmu laduni je. Tunggu apa dia panggil pelik-pelik datang. Mari dalam mimpi syekh ni aja pandai selalu. Sabar dulu. Ini mudah-mudah kita gini. Dia panggil gila kepada ilmu laduni. Min ladunna ilma. Sebab apa ilmu laduni? Tak payah belajar. Duduk depan tok guru yang kita lantik dia sebagai mursyid, sebagai alim murabbi ni, kabir ni. Tasbih dia apa bergayu tekak ni. Duduk depan dia sekejap, dia tiup-tiup. Awak sudah naik ilmu laduni. Tak payah belajar. Tuhan buka kepada kamu. Ini mana ada? Nabi-nabi duk ajar, duk didik sahabat-sahabat. Tiba-tiba kita mari ilmu laduni, tak payah mengaji. Allahu Akbar. Ini berat. Jadi kata di ulama, ilmu itu tidak dapat dicapai kecuali dengan sabar ma'al iradatil jazimah. Al-jazimah, apa ni? Iradah jazim, maknanya suatu semangat yang jitu. Kalau main lemah-lemah, tak akan dapat ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang nak masuk lorong ilmu ni, kita kena letak dalam kepala kita ilmu sabar dulu. Ilmu sabar. Kalau tidak lari. Lari. Berapa dah kita? Yang ke-9. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Tukar ayat. Al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka. Rabbaka itu Tuhanmu. Macam Allah cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama tafsir, dia cakap dengan Nabi tapi al-muradu ummatah. Maksud dia kepada umat. Umat Muhammad. Allah SWT akan putuskan di antara kamu pada hari kiamat apa yang kamu selisih atas dunia dulu. Kita kata kita betul, dia kata dia betul. Tak nak buat apa? Dia masalahnya payah tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala letak betul salah ni, dia ada neraca timbangan. Neraca timbangan. Timbangan dia bagi kita umat Muhammad SAW, ada Quran, ada hadis. Ada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan penafsir sunnah yang paling layak, yang pertama sekali, sahabat. Lepas pada zaman Nabi, sahabat. Kemudian mari ulama tabi'in. Kemudian datanglah imam-imam yang besar, imam 4. Dia bukan imam 4 sebenarnya, ada 13 imam yang mu'tabar dalam dunia Islam ini. Tuan-tuan belajar kitab saya, kitab yang kita ajar, nama dia Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Ada 13 imam mujtahidun, tapi yang ada pengikutnya 4 orang. Alhamdulillah. Kita ikut Imam Syafi'i pada atas kertasnya. Tapi dari sudut amali, banyak amalan, banyak pegangan, banyak akhlak yang dibawa oleh Syafi'i, kita tak ambil. Fiqh kita ambil Syafi'i. Itu pun bukan semua juga. Banyak juga pandangan Imam Syafi'i yang tidak diambil.
Dia kata kita tidak ta'assub. Sedap. Waktu tak nak ambil mazhab Imam Syafi'i tak ta'assub. Sewaktu kita bagi pandangan mazhab lain, tak boleh kita Syafi'i. Dah kalau Syafi'i ambil semua. Sebab Syafi'i itu lengkap. Siapa dia kata? Imam Syafi'i tidak ada akidah. Siapa cakap? Imam Syafi'i tak mengajar akhlak. Siapa kata? Imam Syafi'i mengajar fiqh saja. Ambil. Sebab itulah bagi anak suka kita tubuhkan, dia panggil Madrasah Imam Syafi'i. Bukan madrasah nama sekolah, itu senang ya. Saya buat asrama untuk pelajar di pondok ni 4 tingkat. Saya namakan Sakan Asrama Imam Syafi'i. Dia kata kenapa pun nama imam besar? Biar budak-budak alam ni terfikir kepada ketokohan Imam Syafi'i, dia pun semangat nak ngaji. Buat sebuah lagi bangunan, kita namakan dia Asrama Imamun Nawawi. Kenapa? Nawawi ni tokoh yang menghimpun di antara hadis dengan fiqh. Kalau nak cari bab hadis pun jumpa dengan dia. Kalau cari dalam bab fiqh, Imam Nawawi juga. Kita kata ini tokoh. Biar pelajar-pelajar kita ni, siapa Nawawi, siapa Syafi'i, kita ni tahu siapa je, nama dia pun tak tahu. Kan? Nama dia pun tak tahu. Apa nama Imam Syafi'i? Syafi'i lah. Siapa dia cakap engkau nama Syafi'i lah. Apa nama Imam Nawawi? Nawawi lah. Mana ada? Nawawi tak ambil daripada kampung dia, Nawa di Syria. Nama dia lain. Banyak juga kita perbincangan kita ni kan. Maka khitab kepada Nabi tapi tujuannya kepada ummah untuk apa? Menjauhkan diri daripada ikhtilaf. Segala benda yang boleh bawa ikhtilaf, boleh membawa kepada kerusakan hati, menggoreskan perhubungan, jauhkan diri. Jauhkan diri. Jangan timbul polemik dalam masyarakat. Habis kita kena ikut semua orang buat. Tak, kita ada prinsip. Kita ilmu yang kita belajar macam ni. Ilmu orang lain belajar macam ni. Kita tengoklah mana-mana yang betul, kita kata boleh je. Benda ni ada khilaf. Mana-mana yang tak tepat, kita boleh nasihat. Tengok yang ke-10 yang terakhir. Fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan putuskan di akhirat esok di antara golongan-golongan yang berbeza pandangan. Islam dengan kafir. Kata ulama la wifaqa bainal mu'minina wal kafirin. Tidak ada pertemuan di antara kafir dengan orang mukmin, tak ada. Jadi kalau ada orang nak mendekatkan Kristian dengan Islam, kita kata tak mungkin. Agama dia sudah dimansuhkan. Lebih lagi Kristian yang telah merubah perjalanan agama dia. Macam mana kita mau takrib? Nak dekatkan Islam dengan Yahudi pun tak mungkin. Bahkan kata ulama fa innahu arada an yaruddal labana fi dhara. Islam dengan Yahudi nak jadi satu, Islam dengan Nasara jadi satu, tak mungkin. Sebagaimana tak mungkinnya kita nak kembalikan susu ke dalam labu susu. Setelah kita perah keluar, masuk balik, tak mungkin. Fakullu kafirin mahmakana. Orang kafir apa saja pun, maka mereka itu kafir lah dia. Siapa kata di para ulama di sini, perbezaan di sini tidak termasuk dalam perbezaan di kalangan mazhab. Ni ada orang tanya, dia kata kenapa ada mazhab Islam ni? Macam Protestan, Ortodok, dalam Yahudi, dalam Nasara. Kita kata bukan. Islam ni satu je, Quran hadis. Cuma berbeza tafsiran di antara ulama itu ijtihad masing-masing. Ada ijtihadnya tepat dengan kehendak Quran, ada ijtihadnya jauh. Maka kita yang belajar ni, alhamdulillah kita tengok pandangan ulama ini, mana yang lebih tepat? Berdasarkan pada neraca Quran dengan sunnah. Oh tepat yang ni, kita ambil ni. Celaru ni, celaru. Apa dia celaru? Celaru ni awak ajar mazhab tu mazhab ni. Kita ni waktu kita bincang tentang ahlus sunnah, kita kata imam 4 tu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada kalanya kita perlu pada pandangan imam lain dalam perkara tertentu. Seperti dalam bab zakat fitrah. Satu Malaysia sudah menerima pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh bayar dengan duit, tak payah makan beras. Jadi alhamdulillah orang dah terima.
Waktu nak pergi haji pula, kita ajar kepada para jemaah boleh terima je pandangan yang tak sentuh perempuan tak batal wuduk. Boleh. Harmoni je masyarakat. Tak ada orang pergi mengamuk-ngamuk ke majlis agama. Apa ni ambil zakat dengan duit, tak ambil dengan beras. Ni beras. No. Tak ada orang sibuk-sibuk. Yang sibuknya, ni batu api tengah jalan ni. Duk laga-lagakan orang. Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Ini mazhab lain, ini pandangan lain. Yang kita ajar benda pelik ke orang tu, mazhab mana kau pakai? Tak ada mazhab juga. Jadi kita ni menyalahgunakan. Declare kita lah pengikut Syafi'i tulen. Masalah. Bila kita Nabi kata alaikum bisunnati, kita declare kita lah pengikut ahlus sunnah, yang lain tu tidak, ahlul punah. Nak tahu sunnah tak sunnah? Awak mari neraca timbangan kita. Neraca timbangan kita, awak kata tu adalah hadis. Tak ada. Ditafsirkan oleh ulama salaf, sahabat, tak ada. Ulama tabi'in tak ada. Imam 4 tak ada. Habis macam mana awak declare awak betul? Ini kita kena sedar. Kata orang nak bercakap tengok kiri kanan. Ini cakap depan kamera kita seorang. Sedaplah cakap. Bila tengok kiri kanan ada orang baru kita fikir 10 kali nak keluar kata kenyataan yang pelik-pelik. Jadi itulah sebabnya kita kena banyak mengkaji, banyak belajar, buka minda, buka pandangan, barulah kita nampak, Islam ni perlu pada dalil. Dan juga taklil. Islam ni bukan sempit sangat, mesti dalil. Ada kalanya dalil, ada kalanya taklil. Taklil tu maknanya perlu pada hikmah. Kenapa diharamkan benda ni? Maka ulama menggunakan qiyas. Qiyas kepada dalil yang sudah ada, pasang kepada benda ni. Kalau orang pengedar dadah mari pertikai kita. Mana dalil dalam Quran hadis kata dadah tak ada? Mana ada sebut dalam Quran dadah? Mana ada? Cuma dia sebut al-khaba'is. Jadi ulama bila mari ya khaba'is, maka ketika itulah ulama ni berijtihad nak masuk pasal ni dengan ayat ni. Ambil ayat arak, ambil ayat mabuk. Ulama ni bukannya main-main, dia nak keluar satu hukum. Bukan senang. Kita macam kita hari ni zaman Covid ni. Ingat mudah kau ulama, berani kau ulama nak bertemu dengan Allah ketika mereka mengeluarkan fatwa membenarkan penjarakan dalam solat. Sedangkan Nabi suruh solat penuh sah, kita kata jarak-jarak. Mari pula hak lain pula, oleh kerana masjid berjarak, jangan pergi masjid. Ini lagi dahsyat. Awak tutup semua sekali pintu masjid. Dalam kaedah Islam kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Sekarang ni penjarakan boleh. Nak rapat tidak benarkan. Tapi kita boleh solat berjamaah. Habis. Gunalah pendekatan yang ada. Barulah kita harmoni. Ni suka jadi menghasut. Suka etek ni bawa benda pelik-pelik. Ajaran-ajaran bomoh-bomoh bawa masuk dalam Islam. Declare atas nama Ahlus Sunnah. Disebut atas nama mazhab Syafi'i. Syafi'i mana mari duk ajar bomoh macam tu. Ini kita kena seimbanglah para pelajar sekalian. Jangan tutup pintu perbincangan. Dan agama kita ni berjalan di atas landasan Alkitab was Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Maka barulah kita harmoni. Alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan kita 10 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.